Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat hari ini? Ya, sejuk tak? Sejuk kan? Tak sejuk? Allah, kulit tebal. Ustazah tipis. Sejuk. Alah, sejuk Ustazah. Tadi agak kena hujan ni kan. Sekon lagi. Okey. Alhamdulillah hujan-hujan pun datang kuliah ya. Saya ingatkan tadi satu baris je. Kata ni mesti satu baris je ni, hujan lebat-lebat ni, macam makcik malas nak datang. Datang, mak Isa datang, mana boleh tak datang. Orang Woodlands boleh datang kan. So Cukang boleh datang, takkanlah Tampines tak boleh datang. Malu tau. Ada orang Johor tak? Kot-kot lah kan, setiap hari Rabu dia mesti masuk Singapura. Ya? Oh, Marsiling dengan Johor dekat je. Boleh? Tak ada? Tak adalah tak ada, tak apalah. Orang Johor tengok je lah dekat FB. Tak payah datang Singapura nak cap-cap pasport. Keluar pukul 3 pagi. Semata-mata kuliah pukul 10 ya. Okey, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu sekali lagi ya. Bagi kita menyambung perbincangan dalam kitab kita. Hari ini kuliah saya yang terakhir ya. Jadi siapa tak datang rugilah. Kuliah saya yang terakhir je hari-hari ni. So kita berikan fokus, mungkin saya tak ambil masa yang agak lama. Kita ambil sikit saja perbincangan kita di bab yang kedua ya. Saya nak selesaikan di situ. Jadi kita berada di muka surat kita yang 452, betul tak? Betul ya? Muka surat 452, bab kita yang kedua, topik kita yang kedua. Topik ini bertajuk kelazatan bergantung pada kadar kecintaan. Okey, kelazatan bergantung pada kadar kecintaan. Baik, kita baca ya perenggan kita yang pertama di situ. Kelazatan diperoleh sesuai dengan kadar kecintaan. Semakin besar kecintaan yang dirasakan, semakin besar pula kelazatan yang didapatkan. Semakin lemah cinta dirasakan, semakin lemah pula kelazatan yang didapatkan. Apa benda lazat-lazat ni? Lazat ni maknanya apa? Bukan Lazada Nikmat. Okey, lagi? Suka. Okey, lagi? Ibadah. Lazat. Lazat makna tadi nikmat. Cinta. Suka. Puas. Okey, lagi? Keluarkan je apa-apa perkataan, tak kisah. Syok. Oh, syok. Syok Yang belakang jangan syok gelap-gelap belakang tu tertidur kan. Saya tengok malah je kat belakang tu kan dengan sejuk-sejuk gini tersengguk-sengguk ni. Syok tidur Oh, ini namanya sebagai kelazatan ya, begitu. Okey, ya. Sorry?
Takwa. Takwa tu dia deep lagi lah maksudnya. Kita nak ambil maksud yang umum dulu. Okay? Kita ambil maksud yang umum dulu. Yang mana kita dapati bahawa di sini dia kata kelazatan kita peroleh. Tadi kan nikmat, syok nikmat, syok lah apa benda tu semua kan. Benda-benda keadaan ini kita peroleh sesuai dengan kadar kecintaan. Tetapi kita kena ingat juga, kita kena faham gini. Kalau kita kata lazat, dia tak semestinya berkaitan dengan apa yang kita rasa. Tetapi ia juga bergantung pada apa yang kita lihat, kan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita peroleh. Jadi perkara-perkara ini dia juga ada kaitan dengan kelazatan. Sebab apa? Kalau kita lihat sesuatu, dia akan, biasa tak tengok TV macam ni? Best cerita ni kita guna ayat macam tu kan? Okey, apa lagi? Syok cerita ni saya guna ayat-ayat tadi lah yang biasa yang jemaah guna kan. Kita nampak dekat situ, dia bukan sesuatu yang kita dapat rasa dengan lidah lah maknanya. Biasanya kalau kita kata lazat ni sedap, betul tak? Apa tu, mi Maggi sedap dimakan? Betul ke? Macam salah Senang dimasak, sedap dimakan. Oh gitu. Tagline dia kan. Jadi kita nampak dekat situ, keadaan-keadaan biasanya kalau guna perkataan lazat, ia berkaitan dengan lidah kita. Tapi tadi saya kata, dia tak semestinya. Mesti dia ada dia berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita peroleh. Ini semua berkaitan dengan kelazatan. Itu yang tadi keluar perkataan-perkataan nikmat, syok, apa lagi? Best. Perkataan-perkataan ini dikeluarkan kerana ia bukan semata-mata berkaitan dengan apa yang kita rasa menerusi lidah kita. Okay? Sebab tu kadang-kadang kalau kita pegang sesuatu pun kita rasa sedap. Maksudnya pegang apa? Rabbit. Bantal. Masa semua nak tidur-tidur semua ni. Pegang bantal kan, kita kata, sedap bantal ni kan, sedap bantal ni kan. Ataupun kita pegang kain. So kan, kita pegang kan, sedap Tapi kita tak guna perkataan lazat. Lazatnya kain. Ada guna tu? Tak ada. Lazat tau kain ni, tak ada. Sebab lazat tu biasanya ia berkaitan dengan lidah. Berkaitan dengan apa yang kita rasa mesti lidah. Tetapi bila digunakan untuk berkaitan agama, agama, di akhirnya kita dapati bahawa ianya berkaitan dengan kenikmatan yang kita rasa setelah kita memperoleh sesuatu yang kita nakkan sangat. Kita dalam hidup ini, kita ada sesuatu perkara yang kita inginkan, yang kita kejar, yang menjadi tujuan kehidupan kita kan. Jadi bila kita memiliki ataupun bila kita dah mendapatkan apa yang kita kejarkan, apa yang kita aim tu tadi kan, kita akan dapat rasa kelazatan itu. Jadi ini yang dikatakan ia bergantung pada kadar kecintaan kita. Kalau kuat kecintaan kita, maka akan kuatlah kelazatan itu tadi, kenikmatan itu tadi yang dapat kita rasai. Tapi kalau ia lemah, kita tak, walaupun kita dah dapat perkara itu, kita tak dapat rasa kelazatan yang sangat. Dia sama macam ini, kita nampak kan, kalau kita macam ni lah ada orang, saya bagi contoh mudah macam ni. Ada orang dia tak pernah nampak Ustazah Sakinah empat mata kan. Selama ni tengok dekat FB Live, tengok di IG Ustazah kan. So dia ada rasa keinginan nak jumpa saya tau. Nampak ya? Keinginannya menguat berdasarkan kepada suka. Bukan saya nak kata orang suka saya, tapi nak bagi contoh. Suka dengan Ustazah Sakinah, ingin sangat jumpa dengan dia kan, tapi tak sempat-sempat nak jumpa dia, tak tahulah bila jumpa dia. Selama ni tengok dekat IG, dekat Facebook, kat YouTube, itu je lah dapat tengok, tak pernah. Tiba-tiba satu hari je nampak saya dekat Gelang. Apa rasanya? Terkesima. Kan? Dia terkesima kan, dia macam kata, oh my god. Pernah dia.
Saya pernah jumpa macam itu kan. Gitu. You Ustazah Sakinah, oh my god. Ya Allah. Sabar. Gitu, sabar. Ada orang dia sampai macam sekali. Sebab apa? Dia berasal daripada satu keinginan yang sangat kuat nak jumpa. Tapi kalau orang yang dia tak ada keinginan gitu, kalau nampak saya macam biasa-biasa saja. Siapa dia ni? Kan? Siapa dia ni? Sakinah mana? Oh, tengok tu. Yelah. Gitu je kan? Sebab apa? Keinginannya tak ada. Keinginan nak jumpa, rasanya yang menguat tu tidak ada. Dia perasaannya biasa-biasa saja. Tapi berbeza dengan orang yang ada keinginan yang kuat, kadar kecintaannya kuat, yang minat sangat, yang suka sangat. Semakin kuat ada perasaan itu, bila dia dapat bertemu ataupun dia dapatkan apa yang dia inginkan, kelazatannya, kenikmatannya syok sangat tu. Macam tu kan. Dia dapat rasa semakin kuat. Tapi kalau daripada awalnya keinginan itu lemah, tak ada langsung kan, tak ada langsung rasa nak jumpa Ustazah Sakinah, jumpa dia siapa, tak kenal tu kan. Bila nampak tu okey je lah. Kan? Okey je lah, siapa je, tak ada apa gitu kan. Just demikian. Ini yang dimaksudkan pada perenggan kita yang pertama. Okey, baik, seterusnya. Sekejap lupa pula nak tulis. Jadi sekarang kita bincang macam ini ya Muslimah, tentang kelazatan. Okay, tadi ada kata nikmat, macam-macam lah yang berikan maksud tu kan. Seronok. Baik, ia bergantung kepada kuat, kadar kecintaannya di sini. Kuat atau lemah. Jadi kita faham, jika kadar kecintaan kita kepada sesuatu yang kita nak, yang nak kita tuju, yang kita inginkan sangat-sangat itu ianya kuat, maka kelazatan, kenikmatan, keseronokan bila mendapatkan apa yang kita inginkan itu juga dia jadi kuat. Tapi kalau dia lemah, samalah. Maknanya bila kita dapatkan perkara yang kita inginkan itu, dia akan jadi lemah juga. Maksudnya rasa keseronokan, kenikmatan tersebut lemah. Dia tak kuat sebagaimana yang pertama. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada perenggan kita yang kedua di situ. Begitu juga, manakala keinginan dan kerinduan kepada yang dicintai semakin kuat, maka kelazatan dan menggapai apa yang dicintai itu pun semakin kuat. Maknanya semakin sempurna. Jadi dia bincang tentang kesempurnaan. Kekuatan tadi kan, kita kata kalau makin kuat rasa yang ada dalam hati dia untuk dapatkan perkara itu, kenikmatannya, keseronokannya, bila dia dapat, dia kuat. Dan ini juga dia kata bergantung kepada keinginan dan kerinduan orang itu. Bila ingin mendapatkan apa yang dia tujui itu tadi. Maka kelazatan itu dia kata kalau dia dapat, dia akan dapat dengan keadaan yang paling sempurna. Jadi, dia kata begini, kadar cinta dan rindu kepada sesuatu bergantung pada pengenalan dan pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang dicintainya itu. Dengan kata lain, kecintaan tersebut akan lebih sempurna apabila pengetahuan tentang sesuatu yang dicintai itu semakin utuh. Tadi kita bincang tentang kadar kecintaan ya. Untuk mendapatkan rasa kenikmatan, keseronokan pada apa yang telah kita dapat kelak, kita perlu ada kadar kecintaan. Kadar kecintaan inilah yang akan menentukan bagaimana perasaannya setelah kita memperoleh apa yang kita hendak tu tadi. Jadi kenikmatannya kalau kuat, dia akan keinginannya kuat, kadar kecintaannya kuat. Kalau keseronokan itu dia lemah, bermakna keinginan dan juga kekuatan kadar cinta itu dia lemah. Sebab tu di sini dia kata, kalau kita nakkan kadar cinta dan rindu yang kuat itu tadi, dia mesti berbalik sama ada kita kenal ataupun tidak dengan apa yang kita inginkan tersebut. Dia mesti ada pengetahuan, ada pengenalan. Jadi tadi,
Balik pada contoh saya tadi kan. Orang itu dia ada kadar kecintaan yang kuat pada Ustazah Sakinah sebab dia kenal. Dia tahu. Tadi kan saya bagi contoh orang yang dia jumpa saya biasa-biasa saja kan. Kenapa? Sebab dia tak kenal siapa saya. Dia macam gitu kan. Bila dia kenal, bila kita kenal, oh ni Ustazah Sakinah, oh ya, aku dah lama nak jumpa dia, tak lama tak jumpa dia, hari jumpa dia, Alhamdulillah. Sampai dia berbual pun berterabur. Dia berbual berterabur kan, apa dia cakap ni, tak faham kan. Ustaz, ambil gambar, macam itu kan. Kerana perasaannya kuat. Dia tahu siapa saya, dia kenal siapa saya. Seorang ustazah yang mengajar, biasa nampak dekat YouTube, dekat Facebook, dekat IG, that's it. Dia gitu. Tapi kalau orang yang tak kenal saya, sebab tu dia tak ada keinginan yang kadarnya tinggi tadi. Ataupun dia kenal gitu-gitu je. Tengok saya sekali lalu dekat kita punya newsfeed tu kan. Oh dek ni, tengok, dek ni. Dek ni lah, betul lah. Kadar kecintaannya tak sama macam mana orang yang pertama. Sebab apa? Dia tak ada pengenalan. Dia tak ada pengetahuan. Pengenalan dan pengetahuan itu dialah yang akan membentuk kepada kadar kecintaan kita. Okey? Jadi lihat macam ni. Nak ada kecintaan yang kuat, ia balik pada pengenalan. Pengenalan atau pengetahuan lah kita panggil. Okey, jadi sekarang kita nak ada kadar kecintaan yang kuat supaya kita memiliki kelazatan, kenikmatan, keseronokan. Setelah memiliki apa yang kita inginkan itu, pastikan kita tahu apa yang kita inginkan. Kita kenal apa yang kita inginkan itu tadi. Baru kita akan dapat pada kadar kecintaan yang kuat, akhirnya memiliki kelazatan ataupun kenikmatan yang sempurna. Okey? Sebab itu, sesuatu yang kita peroleh biasanya ianya bergantung kepada besar ataupun kecilnya apa yang kita usahakan. Ini sebagaimana yang Nabi SAW ada ingatkan kepada kita. Nabi kata apa? Inna azamal... Apa? Tak tahu, okey. Ingatkan tahu, semua tengok muka saya tu kan. Sesungguhnya besarnya pahala. Inna azamal jaza, ianya bergantung kepada besarnya ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Nampak ya? Kita nakkan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, ia bergantung kepada sejauh mana ujian yang Allah berikan. Bermakna begini, kalau kita ada kadar kecintaan yang besar, kita akan dapat kelazatan, keseronokan, kenikmatan yang besar. Betul tak? Sebab tu dia kita panggil sebagai sesuatu yang nak kata teli, bukan teli. Dia macam ni. Samalah, sealiran sama. Okay, kalau usaha kita besar, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang besar. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, kalau ujian seseorang itu ianya hebat, dia akan dapat pahala yang hebat. Sama kan? Nabi tak kata kalau ujiannya hebat dia akan dapat pahala kecil. Tak ada. Dalam agama kita tak begitu. Kalau kita usaha bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang hebat, insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang hebat. Lebih-lebih lagi jika ianya berkaitan dengan pahala, syurga. Kalau seseorang Allah uji dia dengan ujian yang besar, kemudian Nabi kata tapi dengan syarat dia tak semestinya tentang ujian yang hebat semata-mata, tetapi bagaimana keadaan orang itu. Kalau dia dapat berhadapan dengan ujian tersebut dengan penuh kesabaran, baru dia akan dapat pahala yang besar ini. Kerana bagi saya ramai orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian yang hebat. Kan dengan ujian yang besar. Tetapi bagaimana dia menyikapi dan berhadapan dengan situasi-situasi itu. Okay, jika kita sabar, Nabi kata kalau seseorang itu dia redha pada ujian yang hebat itu, maka dia akan mendapatkan keredaan Allah. Itu maknanya pahala yang besar. Tapi kalau dia murka, orang yang mendapat ujian ni, dia tak boleh terima, tak boleh sabar, tak boleh redha, benci dengan ujian tersebut, Nabi kata, maka bagi orang itu dia akan mendapatkan kemurkaan Allah juga.
So maknanya itu nampak ya, ia bergantung bagaimana keadaan diri kita. Kalau kita sabar dengan ujian yang hebat, maka kita akan dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita jadi orang yang tak boleh menerima ujian tersebut, bahkan menentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan yang sama dengan keadaan diri kita. Kalau kita redha, Nabi kata faman radiya, siapa yang redha Allah akan redha. Siapa yang murka, Allah akan murka kepada diri dia. So kita nampak ianya setanding, sama. Apa yang kita buat dengan apa yang kita dapat. Dia begitu. Okay? Hasilnya bergantung kepada apa yang kita usahakan dalam kehidupan. Sebab tu dia kata di sini, dengan kata lain, kecintaan tersebut akan lebih sempurna. Jadi inilah yang dikatakan tentang kesempurnaan cinta. Apabila seseorang dia mengetahui tentang sesuatu yang dicintai itu semakin utuh. Sebab tu dia kata di sini, atas dasar itu dapat ditegaskan bahawa kesempurnaan kenikmatan dan kesempurnaan kelazatan di akhirat sangatlah bergantung kepada keutuhan pengetahuan dan kecintaan seseorang tentang akhirat itu. Ini sebenarnya dia nak cerita. Cerita pasal lazat lah, sedap lah, besar lah, kecil lah, lemah. Rupa nak cakap pasal akhirat. Tadi kita panggil sebagai konsep, ya, nak memahami tentang akhirat kita, nak meletakkan kecintaan pada akhirat. So konsepnya macam ini. Kalau seseorang dia memiliki pengetahuan yang banyak tentang akhirat, itu akan menambahkan kecintaan dia tentang akhirat. Betul tak? Kalau kita tak tahu tentang akhirat, agak-agak kita nak berusaha tak untuk akhirat kita? Tak ada kan? Kita tak tahu tentang akhirat. Kita tak ada rasa nak berjuang untuk akhirat kita. Tapi orang yang dia tahu tentang akhirat ini, dia akan ada rasa cinta dengan akhirat. Yang akhirnya kehidupan di dunia ini dia jalani semata-mata untuk akhirat. Dia bergantung kepada pengetahuan dan juga kecintaannya terhadap akhirat. Dekat sini semua tahu tentang akhirat kan? Akhirat itu apa? Akhirat itu apa? Kejap. Sebelum bangun ya. Akhirat itu apa? Bagi saya satu. Satu perkataan untuk describe akhirat. Satu apa? Kekal, cantik. Lagi? Dua? Syurga neraka. Baik, seterusnya. Insaf. Hisab. Hisab. Hisab apa tu Cik Ana? Hitung amalan kita. Ada tak yang lain? Sorry? Pembalasan. Hisab dengan pembalasan sama tak? Oh, pandai, Masya Allah, tabarakallah. Hisab hitung, pembalasan nak kita dapat apa yang dah hitung. Pandai dia, Masya Allah. Pembalasan ni boleh bagi dua kan? Apa dia? Baik buruk. Pengakhiran, sekejap ya. Pengakhiran bagi apa? Pengakhiran perjalanan? Bolehlah. Boleh. Pengakhiran mana kita pergi, syurga ke neraka? Boleh. Maknanya kita punya destination lah kan. Kita punya destinasi akhir kita. Destinasi akhir. Yang mana, cakap destinasi lah senang. Pengakhiran ni macam ni. Sekejap ya. Apa dia Mak Isa? Last.
Oh, last destination. Dia cakap orang putih. Final destination, last destination. Yelah, destinasi akhir lah ya bahasa Melayu. Ingatkan nak tambah nombor 7 Mak Esa ni pun. Rupanya nak cakap orang putih dengan Ustazah. Oh, last destination, final destination. Boleh, tak ada masalah. Yang penting faham. Yang penting faham ya. Ada siapa-siapa nak tambah nombor 7? Apa dia? Abadi. Abadi sama dengan kekal. Kekal abadi. Hingga ke anak cucu. Jannah, syurga. Okey, lagi? Tak ada, ini je. Ini je. Tak nak tambah, tak menyesal. Ini je. 7 je. Kekal, abadi, syurga, neraka, hisab, pembalasan baik buruk, destinasi akhir. Apa yang bising? Tak Zah nak tambah? Syafaat. Oh, boleh. Syafaat. Okey. Syafaat tu apa Kak Zah? Syafaat Nabi. Oh, nak syafaat Nabi, syafaat Allah tak nak ya? Saya tanya, nak syafaat Nabi ke nak syafaat Allah? Allah dulu. Sebab Nabi tak boleh berikan pada kita syafaat kalau Allah tak izinkan. Okey, kena faham itu ya. Jadi kalau kita nak kita syafaat Allah dulu. Sebab kalau Nabi pun nak bagi syafaat pada kita, Nabi kena jumpa Allah. Minta pada Allah, bila Allah dah izinkan baru Nabi berikan pada kita. Jadi aim kita syafaat Allah terlebih dahulu. Barulah syafaat Nabi SAW. Okay, dan syafaat orang-orang soleh lah. Syafaat ni maksudnya banyak lah ya, nanti nak terangkan panjang lah pula. Tak apa. Baik, kita nampak di situ kan, maknanya dekat sini kita faham. Akhirat ialah tempat yang kekal, berbeza dengan dunia. Di akhirat ada syurga dan neraka, dunia tidak ada. Di akhirat ialah hari pembalasan. Dekat dunia hari pembalasan juga ke? Selalu kita kata, kan dah kena balas free. dapat balas dekat dunia lagi. Karma? No, kita tak ada karma. Dalam agama kita jangan guna perkataan karma ya. Itu bukan kefahaman agama kita. Jadi karma ni kefahaman lain lah. Kita qada qadar. Okay? Kita qada qadar. Jadi kalau nak kata Allah balas je lah. Gitu saja. Macam mana? Dekat dunia ada tak pembalasan? Akhirat ada pembalasan. Di dunia tak ada. Ada kan? Tapi sama tak? Tak sama. Lain. Apa-apa yang di akhirat tak sama. Macam kita kata, dekat dunia tak ada syurga. Syurga dunia, betul tak? Dekat dunia ni kita jalan mana? Aku masuk tempat macam syurga kau. Ya Allah, tenang, aman, damai, cantik. Orang tak pernah pergi Switzerland tengok, gunung-gunung cantik. Oh, syurga. Macam itu. Syurga dunia, ambil selfie, syurga. Nampak tak keadaan dia? Kita menggambarkan dunia itu sebagaimana syurga, tapi dia tak mungkin sama. Sama juga kita kata, dekat dunia ni dia memang ada pembalasan, tetapi tak mungkin sama dengan pembalasan di akhirat. Sebab itu, kata gini kan, bila seseorang dia mengetahui bahawa akhirat ini adalah satu tempat yang kekal, abadi, ada pembalasan yang pembalasannya tak sama sebagaimana di dunia. Ada syurga dan neraka sebagai destinasi akhir kita itu tadi kan. Kehidupan dia di dunia ini dia akan lalui dengan tujuan menuju ke akhirat tersebut. Dia tak jadikan dunia ini sebagai tujuan utama dia. Bukan tujuan utamanya. Maknanya kalau dia buat sesuatu untuk akhirat saya, sedemikian. Kenapa? Okay, di sini ya diterangkan, masuk di bawah sini ya. Saya masuk dekat perenggan yang bawah tu. Orang yang beriman, orang yang beriman dikatakan begini kepada kita. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada semua asma dan sifatnya. Asma maksudnya apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, serta sangat mengenal Allah, pasti akan lebih mencintai Allah.
Kelazatan yang dirasakannya ketika telah menggapainya dan setelah berada di sisinya, juga ketika melihat dan mendengar perkataan Allah akan menjadi lebih sempurna. Setiap kelazatan, kenikmatan, kebahagiaan dan kegembiraan apa saja jika dibandingkan dengan kelazatan tersebut hanya bagaikan setitis air di lautan. Ini yang kita nak bagikan satu perumpamaan yang macam ini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita, orang yang beriman, yang dia kenal tentang akhirat, bermakna dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Pengenalan kita pada Allah, maknanya kita kenal Allah itu Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang tadi disebutkan tentang asma dan sifatnya kan? Tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maknanya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang sedemikian, okey, kita juga kenal tentang destinasi akhir kita. Kita tahu dan kita kenal destinasi akhir kita adalah syurga atau neraka. Akhirat itu tadi, di sini ianya akan meningkatkan kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadar kecintaan kita kepada akhirat sehingga kita rasa kalau apa-apa pun yang berlaku di atas muka bumi ini, kita tahu ini adalah tempat yang sementara. Dunia adalah tempat sementara, kita tahu kita akan pulang ke negeri yang lebih abadi, iaitu akhirat. Yang mana ada dua destinasi yang perlu kita pastikan, adakah kita melangkah ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Dalam keadaan yang sedemikian, orang yang beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan di dunia ini dia akan berusaha untuk menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kehidupannya yang abadi di akhirat itu adalah kehidupan yang sebaik-baiknya. Sebab itu kadar kecintaan ini dia sangat penting. Kalau kita tak ada kadar kecintaan yang kuat pada akhirat, kita akan hidup di atas muka bumi ini all out untuk dunia. Semata-mata untuk dunia. Kita tak ingat tentang solat, tak ingat nak belajar, tak ingat nak jadi baik. Kita tak ingat nak jadi orang yang betul-betul berusaha memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kita tak ingat tentang semua itu. Yang kita tahu perasaan kita. Nak hidup sungguh-sungguh kat dunia ni, aku punya suka aku nak buat apa. Kita akan rasa sedemikian. Tetapi kerana kita ni seorang yang beriman kepada Allah, kita juga beriman dengan kehidupan yang ada di akhirat itu. Ini menjadikan kita orang yang sentiasa ingat, apa pun saya buat, Allah akan balas dekat akhirat. Sebab itu kita ni dalam hidup kita kan 24 jam sebagai seorang muslimah, kita jaga tahu tindakan kita. Bila kita bangun pagi tu, itulah permulaan kita menjaga setiap detik masa kita ini kerana kita ni beriman bahawa kita ada akhirat. Kita tahu kita ni kalau mati, akhirat itu tempat pembalasan yang paling adil. Mahkamah Allah yang paling adil. Sebab tu saya selalu ajar, kita dekat dunia ni kalau apa-apa yang orang buat pada kita, orang sakitkan hati kita, dah sudah kan? Sudah, sebab apa? Tahu dunia ni sementara. Dunia ni bukan apa pun. Kita memang rasa sakit hati, memang rasa pedih tu jiwa tu. Tapi sikit-sikit. Kerana kita tahu akhirat itu tempat yang lebih kekal dan abadi. Yang tidak ada rasa sedikit pun kedukaan bila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu Nabi SAW baginda memberikan kepada kita dengan dua contoh. Penghuni neraka, penghuni syurga. Okey, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata gini kepada kita, di hari kiamat kelak, okey, akan didatangkan di hadapan Allah bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan di hadapan Allah dengan manusia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Maknanya di dunia ni dialah manusia yang paling senang, yang paling dirasa bahagia, yang paling rasa tak ada masalah. Tetapi dia di kalangan penghuni neraka. Masa kat dunia ni dia tak rasa apa-apa, dia rasa macam happy, suka rampas harta orang lain, aku kaya. Kan? Tikam belakang, ada orang lain dia naik, tak puas hati, khianati orang tu, akhirnya kita dapat jawatan tersebut, kita dengki, kita dapat, kita rasa bahagia. Ini Nabi kata orang yang paling nikmat di dunia, yang dia rasa dia tak rasa sedikit pun kesukaran,
tetapi dia adalah di kalangan penghuni neraka. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala ambil dia. Fayusbaru finnar sabrah. Allah ambil dia, lalu Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke dalam api neraka. Ini kita panggil sebagai celupan neraka. Okey, celup tahu, celup tu maksudnya macam mana? Celup angkat. Kita tak colok lah. Kita tak celup, kita tak kocok dia. Kan? Kalau kita masukkan sudu kat dalam cawan, kita kocok-kocok, itu bukan celup. Celup bermakna kita masukkan sudu dalam cawan, terus angkat. Allah buat begitu kepada penghuni neraka ini yang masa dia hidup dekat dunia, dia tak ada rasa sikit pun. Rasa sengsara, rasa sakit ke apa, dia tak ada rasa gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala celupkan dia tu tadi, Allah tanya kepada dia. Allah tanya gini kepada dia. Hal ra'aita khairan qattun? Hal marra bika na'imun qattun? Wahai hamba aku, adakah engkau selama ini pernah merasai ataupun pernah melihat kebaikan? Adakah selama ini engkau merasai nikmat dalam hidup? Oleh kerana celupan yang sekali dalam api neraka itu, hamba ini pun kata kepada Allah, La wallahi. La wallahi Rabb. Okay? La wallahi ya Rabb. Tak pernah demi Allah, wahai Tuhanku. Dulu dekat dunia rasanya bahagia sangat. Dulu dekat dunia rasa tak ada masalah, rasa happy, menganiaya orang lain, rasa suka, rasa best, rasa seronok tengok orang lain hidup dalam keadaan yang menderita kerana perbuatan-perbuatan kita. Sampai orang kata, kau hidup tak pernah susah Yelah, tengoklah kaki. Susah ke tak aku ni? Tak pernah aku susah. Bagus, happy je. Tapi na'udzubillahi min zalik, jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di kalangan penghuni neraka, Allah akan buktikan kepada kita kenikmatan yang kita rasai ketika kita hidup di atas muka bumi ini, yang kita rasa kita ni hidup kat dunia ni all out, tadi kan saya katakan all out, tak rasa tujuan utamanya dunia. Allah akan buktikan kepada kita di akhirat kelak, semua kenikmatan yang kita rasai di atas muka bumi itu, ia tidak kekal. Kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sementara. Bila masuk dalam celupan neraka itu, hilang rasa kenikmatan, yang kekal abadi dengan dia ialah rasa kesengsaraan. Kita tak nak jadi orang yang begitu. Sebab itu, dalam hadis ini, Nabi datangkan kepada kita dengan satu lagi contoh di kalangan penghuni syurga. Penghuni syurga ini Nabi kata apa? Nabi gunakan ayat yang begini ya muslimah. Nabi kata wa yu'ta bi asyaddin nas, dan kemudian didatangkan dengan sedahsyat-dahsyat manusia. Dahsyatnya apa? Bu'san fid dunya min ahlil jannah. Maknanya dahsyat sangat ujian dalam hidup dia. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dalam hidup dia ketika dia hidup di atas muka bumi ini sangat dahsyat. Tetapi dia di kalangan penghuni syurga. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala pun ambil dia dan Allah celupkan dia dengan sekali celupan di dalam syurga. Tadi sekali celupan dalam mana? Api neraka kan? Okey, sekarang ini penghuni syurga ini yang mana hidupnya sangat mungkin dia Allah uji bertimpa-timpa dalam hidup dia. Kan? Sakit yang bertimpa-timpa Allah uji pada dia. Kadang-kadang ada orang ni dalam hidup dia kerja macam mana pun tapi masih lagi ada kekurangan kan daripada sudut rezeki dia. Dan kesian tengok dia, kerja sampai 4-3 kerja kadang-kadang. Tapi masih lagi kurang duit dia. Ini ujian, bukan kita nak kata bila orang susah je, inilah tak solat. Jangan kata gitu ya. Tak semua orang begitu. Ada orang dia memang solat, dia jaga Allah, maknanya taat kepada Allah, tapi dah memang begitu. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kehidupan dia. Allah berikan begitu. Sebab takdir kita ni semua Allah dah tetapkan ketika kita dalam perut mak kita lagi. Allah akan tetapkan kita ni jadi orang yang susah ataupun orang yang senang. Semua dah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan kita bila kita mati, bila kita akan mati kita di mana, bila kita hidup di mana, semuanya. Usia kita semua, rezeki kita semua Allah dah tetapkan. Rezeki kita susah, rezeki kita senang, semua Allah dah tetapkan.
Semasa bila kita dalam perut mak kita lagi, Allah dah tetapkan. Jadi ada orang yang begitu. Dan mungkin di antaranya pada kisah inilah yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Dia adalah manusia yang mana ketika dia hidup di atas muka bumi ini susah. Banyak ujian, berendam air mata. Kan? Tapi oleh kerana dia adalah orang yang sabar. Sebab tu tadi kita bincang, Nabi kata, orang yang dia dapat ganjaran pahala yang besar ialah orang yang mana kita nampak ujiannya juga besar. Jadi orang yang begini Allah berikan pahala yang besar itu apa? Syurga. Kita kuatkan dengan hadis kita yang saya baru baca ini. Iaitu Allah celupkan dia dengan sekali celupan dalam syurga. Allah tarik dia, Allah keluarkan dia. Allah tanya kepada dia, wahai hamba, ada tak selama ini kau rasa sengsara dalam hidup? Dia kata kepada Allah, wallah, demi Allah ya Allah, aku tak pernah rasa sengsara dalam hidup. Mungkin dulu ketika dia di dunia, Allah berikan kepada dia dengan banyak sangat ujian. Dia jadi orang yang sabar, jadi orang yang redha. Dia menghadapi ujian-ujian hidup itu dengan perasaan yang sangat tenang. Kerana apa? Dia orang yang kenal akhirat itu tadi. Dia tahu hidup ini sementara. Saya akan melalui kehidupan yang lebih kekal abadi, iaitu akhirat. Sebab tu apa-apa pun yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam hidupnya, dia kuatkan kesabaran dia, kuatkan jiwa dia demi berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sukar itu tadi. Kerana keimanannya pada kehidupan yang kekal abadi. Mudah-mudahan dengan harapan Allah masukkan di dalam syurga itu tadi, yang mana di situlah dia merasai kenikmatan yang kekal abadi, kebahagiaan yang kekal abadi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga, itulah kebahagiaan yang kita kata tidak ada. Dia macam ni ya, kenapa kita ni tak berapa sangat tahu dengan hidup dekat dunia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kebahagiaan, bila-bila masa Allah akan tarik kebahagiaan itu, Allah akan berikan kepada kita dengan ujian yang mana kita rasa sangat pedih dalam hati kita, kepedihan, okey? Kebahagiaan, kesengsaraan di dunia ini dia silih berganti. Tetapi kalau dalam syurga tidak. Allah berikan kepada kita dengan kebahagiaan itu kekal. Dia takkan ada silih berganti kebahagiaan dan kesengsaraan. Sama juga, bila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan seseorang dalam api neraka, kesengsaraannya kekal. Dia takkan balik pada kebahagiaan. Semuanya kekal. Sebab tu tadi kita guna perkataan kekal di awalnya. Dia tak ada. Allah tak akan patah balik. Oh kesian orang ni masuk dalam neraka dahsyat tak apa. Masuk jadikan dia orang bahagia dalam neraka. Tak ada. Kerana begitulah sifat akhirat. Kekal. Sebab tu tadi orang yang Allah celupkan di dalam syurga, yang mana dia merupakan orang yang dulu ketika di atas muka bumi ini sangat besar ujian hidup dia. Sehingga mungkin dia susah untuk merasai kebahagiaan. Disampaikan dia tak faham bahagia tu rasanya bagaimana. Ada orang yang begitu kan. Saya tak faham dah rasa bahagia tu bagaimana. Sebab ujiannya sangat silih berganti dalam kehidupan dia. Sampaikan tak reti dah. Nak senyum tu macam mana. Nak rasa macam rasa happy tu bagaimana. Mungkin dia dah tak faham dah bagaimana perasaannya. Kerana ujian yang silih berganti itu. Namun yang dia faham ialah saya perlu jadi seorang muslimah yang sabar. Saya perlu jadi muslimah yang kuat jiwanya. Kerana apa? Dunia ini hanyalah sementara. Akhirat itulah tempat saya pulang. Ini akanlah jadi tempat yang abadi, yang akan saya rasa kenikmatan yang sangat kekal pada perasaannya tentang kebahagiaan. Jadi orangnya begitu. Ya, orangnya sedemikian. Maka inilah yang dia kata kepada Allah, demi Allah, aku tak pernah rasa tentang kesengsaraan itu. Demi Allah, aku tak pernah rasa. Rasa sakitnya macam mana, rasa pedihnya macam mana, tak pernah rasa. Hanya kerana Allah letakkan dia dalam celupan yang sekali.
Dan kita bayangkan kalau dengan celupan yang sekali itu sahaja kita dah hilang rasa kesengsaraan, apatah lagi kalau kita masuk terus-terusan dalam syurga Allah. Langsung memang takkan ada rasa, lupa dah dulu sengsara dekat dunia bagaimana. Ini yang kita nak kejarkan. Tapi kita ni tak akan ada rasa yang begitu ya muslimah kalau kita tak kenal tentang akhirat. Sebab tu kita akan nampak ada orang yang bila Allah uji dia memberontak. Bila Allah uji dia tak boleh terima. Hatinya susah untuk tenang. Hatinya jadi orang yang tak dapat menerima. Kan ada orang dia begitu. Kemungkinan besar dia masih kurang pengetahuannya tentang kehidupan akhirat. Sebab tu kita belajar di sini agar kita kenal akhirat itu bagaimana. Sehingga apa pun yang berlaku di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita kan, yang sementara tu kan, kita akan jadi seorang muslimah yang lebih tenang hatinya, yang lebih sabar, yang lebih melihat bahawa ada ganjaran yang lebih baik untuk kita di akhirat kelak. Okey? Baik, sebab itu di sini ya kita lihat. Maka dia kata, bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mengutamakan kelazatan yang sementara dan sedikit itu. Maknanya dunia kan, dunia ini adalah kenikmatan kelazatan yang sementara. Allah berikan kepada kita dengan akal yang waras untuk berfikir, maknanya untuk memilih mana yang terbaik bagi diri kita. Sekarang tadi kita dah tahu, akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi untuk kita. Yang kalau kita masuk dalam syurga, nikmatnya memang tak ada orang kata patah balik. Nikmatnya kekal di situ. Tak ada Allah Subhanahu Wa Taala kata, dah sikit je nikmat kat syurga, lepas ni dah boleh masuk neraka balik. Tak ada. Okey, dia tak sedemikian. Kita faham, sifat akhirat itu adalah kekal, hari pembalasan. Setiap apa yang kita buat di atas muka bumi ini nanti akan dihitung, dihisap, lalunya Allah berikan kepada kita dengan pembalasan. Sifat akhirat begitu. Sekarang kita ada pemikiran, kita ada akal yang Allah berikan, yang waras, yang mana dengan akal dan fikiran ini kita dapat fikir mana satu yang lebih baik, akhirat ataupun dunia. Pasti dengan akal kita yang waras ini kan kita akan milih akhirat kan? Kita akan pilih akhirat itu kerana akhirat itu kekal dan abadi, hari pembalasan yang kita akan dapat pembalasan yang sebaik-baiknya, yang tak mungkin sama dengan pembalasan di dunia ini. Mungkin dekat dunia ini kita kata gini, orang yang dia buat jahat Allah akan balaskan dekat dunia ini. Betul. Sebab tu Nabi kata apa? Ada dua pintu yang mana orang ini peroleh, babani muajjilani. Ada dua pintu yang mana kalau kita buat, dua pintu ini akan disegerakan ketika kita di atas muka bumi ini, iaitu al-baghyu wal uququl walidain. Orang yang dia jadi orang yang menzalimi orang lain dan juga orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Dua pintu ini kalau kita buka semasa kita hidup di atas muka bumi ini, Allah akan berikan balasan yang cepat. Kalau kita menjadi orang yang zalim, menzalimi orang lain, kita akan dapat pembalasan di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berikan balasan, maknanya mempercepatkan balasan bila kita jadi anak yang menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Ya begitu situasinya. Okey. Jadi dalam keadaan-keadaan yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan. Terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan balasan. Tetapi balasan ini adalah balasan yang kita kata tak setanding dengan balasan di akhirat kelak. Bukan kita kata, oh kalau gitu Saza, kalau Allah dah balas kita dekat dunia kan, contoh kita ni jadi yang anak yang menderhaka lah, kemudian Allah balas kita dekat dunia, nanti dekat akhirat dah tak ada lah, dah skip lah gitu gitu ke? Tak ada maknanya. Tak ada skip-skip. Jika di dunia Allah dah berikan kepada kita dengan balasan, kemudian kita tak bertaubat, okey? Kita masih lagi tak sedar-sedar dah ni yang kita ni ada buat dosa, kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat kelak bila kita mati dalam keadaan demikian, Allah akan tetap berikan balasan kepada kita. Tapi balasannya lagi hebat, lagi dahsyat daripada balasan dekat dunia. Kalau boleh kita dua-dua kita tak nak kan? Dunia kita tak nak dapat balasan, akhirat juga kita tidak mahu dapat balasan. Makanya dalam hidup ini kita perlu jadi orang yang
salihah sebaik mungkin. Gitu keadaannya. Jadi orang yang sebaik-baiknya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akal kita yang waras itu tadi buat kita fikir bahawa hidup ini sementara, yang perlu saya kejarkan ialah akhirat yang kekal abadi itu tadi. Jadi dia kata yang masih bercampur dengan kepedihan daripada kesenangan yang besar lagi abadi. So kita mesti mengutamakan akhirat kita daripada kita mengutamakan dunia yang hanya sementara dan sedikit itu, yang bercampur dengan sesuatu yang bercampur dengan kepedihan daripada kesenangan yang besar lagi abadi. Okey, baik, seterusnya perenggan yang terakhir. Kesempurnaan hamba bergantung pada dua kekuatan ini, iaitu ilmu dan cinta. Ini pun perlu kita fahamilah. Nak ada kadar kecintaan tadi kan yang kuat pada Allah, pada akhirat, sehingga kita akan jadi seorang muslimah yang memikirkan tentang akhirat, yang tujuan hidupnya adalah akhirat, sehingga bila kita sampai menjejakkan kaki di akhirat itu nanti, kita akan dapat rasa kelazatan yang sangat sempurna, kenikmatan yang sangat sempurna. Dia juga bergantung pada dua perkara ini, iaitu ilmu dan cinta. Okay. Apakah ilmunya? Dia kata ilmu yang utama adalah ilmu tentang Allah. Kita kenal Allah. Yang tadilah yang disebutkan di perenggan kita yang muka surat 452 di perenggan yang terakhir. Yang kita kenal Allah, asma Allah, nama-nama Allah tadi kan, yang juga sifat-sifat Allah dan segala-gala yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua di sini ialah cinta, iaitu ilmu yang utama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan cinta yang agung adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dia kata terakhir, kelazatan yang sempurna adalah yang berdiri di atas kesempurnaan dua hal tersebut. Kita inginkan kenikmatan yang sempurna di akhirat, pastikan kita juga ada ilmu yang betul, ilmu yang baik, kefahaman yang betul tentang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan dapat kelazatan yang sempurna di akhirat kelak. Begitu juga tentang cinta itu tadi. Cinta kepada Allah. Kita inginkan kenikmatan yang sangat sempurna di akhirat kelak ataupun semasa kita melalui kehidupan kita ini kan, pastikan bagaimana cinta kita kepada Allah itu ialah cinta yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Cinta yang betul lah. Bukan sebab kita ni buat cinta. Ada buat cinta tak? Action cinta ada. Aku bedek-bedek je. Gitu. Ada gitu? Jangan. Pastikan kita tidak berada pada keadaan yang sedemikian. Okey? Sebenar-benar cinta kita letakkan betul-betul dalam hati kita ini agar kita menjadi hamba Allah yang kelak mendapat kenikmatan yang sempurna. Namun dua tadi jaganya, ilmu kita kepada Allah, tentang Allah, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia kata sini, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja kita memohon pertolongan. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Baik, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Saya nak cakap apa lagi? Hari ini berapa Muharram? 1 Muharram. Sebelum saya cuti panjang, bagi wasiat dululah ya. Sementara kita ni dah berada pada tahun baru, orang kata kan, tahun baru, ada azam baru, ada niat yang baru untuk memperbaiki diri kita menjadi seorang muslimah yang lebih baik. Kalau tahun lalu tak berapa sangat lah nak qiyamul lail lah. Tahun ni azamnya qiyamul lail boleh? Boleh insya-Allah. Kalau tahun lalu tak berapa sangat nak puasa sunat, tahun ni banyak puasa sunat boleh? Boleh insya-Allah. Yang kita nak perbaikilah akhirat kita. Okey? Fokus pada akhirat kita. Jadi pada bulan Muharram ni kita ada satu hari yang istimewa kan? Harinya apa? Hari Ashura. Hari Ashura ni hari apa? 10 Muharram tu hari apa? Hari apa Kak So? Beberapa hari sebelum? Ada cerita pasal 10 Muharram tu. Yelah ceritanya apa? Nabi Adam. Nabi Adam ke? Jangan bawa salah cerita pula.
Cerita sesat nanti. Okey, sebelum kita masuk pada cerita yang Kak Som nak cerita sangat ni lah. Okey. Asalnya, puasa Ashura 10 Muharram ni jatuh pada 28 Julai nanti ya. Kita tahun ini 10 Muharram jatuh pada 28 Julai. Minggu depan. Hari Jumaat. Okey. Sebab cakap sikit lagi nak cakap hari Rabu. Hari Jumaat. Hari Jumaat itu ialah hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Asalnya Nabi SAW sudah berpuasa 10 Muharram ini sejak zaman jahiliah. Maknanya sebelum kedatangan agama Islam, Nabi sudah mempraktikkan puasa 10 Muharram ini. Kerana bila kita merujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Al-Bukhari, kita ambil riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah kata begini, kana Ashura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adapun hari Ashura ini ialah hari yang mana orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah mereka berpuasa pada hari itu. Lalu Aisyah kata apa? Falamma qadimal Madinata samahu. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi meneruskan puasa itu. Maknanya Nabi tak tinggalkan. Walaupun ia adalah puasa yang dulunya dipraktikkan pada zaman jahiliah. Kerana orang-orang Quraisy berpuasa pada hari tersebut. Wa amaran nasa bisyamihi. Nabi SAW memerintahkan orang ramai, iaitu orang Islam, masyarakat Islam, penganut agama Islam untuk berpuasa pada hari Ashura ini. Kemudian bermakna sebelum adanya puasa wajib bulan Ramadan, umat Islam pada waktu itu berpuasa Ashura. Ini sejarahnya. Jadi begini ya, falamma fturida Ramadan, setelah diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, kana Ramadanu wal faridah, dan Ramadan ini puasanya ialah puasa yang fardu, iaitu wajib. Wa taraka Ashura, puasa Ashura daripada sudut kefarduannya, kewajipannya ditinggalkan. Lalu Nabi SAW kata, Aisyah kata apa? Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Jadi Nabi beri pilihan kepada orang ramai pada waktu itu. Siapa yang nak puasa pada hari Ashura dipersilakan, siapa yang nak tinggalkan puasa Ashura itu pun tak menjadi masalah. Kerana ia bukan wajib. Di situ kita dapat hukumnya ya, puasa Ashura sunnah. Ia bukan wajib. Kerana itulah perintah Nabi SAW. Asalnya wajib. Tapi bila adanya puasa bulan Ramadan, Allah turunkan syariat itu, Allah turunkan hukum yang baru, terhapuslah hukum wajib untuk puasa Ashura, ia menjadi sunnah sahaja. Jadi Nabi kata kepada para sahabat, siapa yang nak buat puasa Ashura dipersilakan, siapa nak tinggalkan dipersilakan. Okey, jadi itu sejarah awalnya. Bermakna Nabi puasa sejak zaman jahiliah lagi, sebelum datang Islam. Sudah dipraktikkan puasa tersebut. Bila sampai ke Madinah, masih lagi diteruskan puasanya. Nabi suruh orang ramai untuk puasa juga pada hari Ashura ini. Tapi kemudian setelah datangnya puasa bulan Ramadan yang wajib, ditinggalkan kewajipan puasa Ashura, diganti dengan kewajipan puasa di bulan Ramadan. Akhirnya jadilah hukumnya sunnah. Kemudian Nabi SAW bila Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat di kalangan orang Yahudi ini mereka berpuasa. Pada hari itu, mereka menjadikan Ashura adalah hari raya mereka. One of lah antara hari raya mereka. Dan Nabi SAW tanya, bila Nabi nampak ni kan, Nabi tanya, faqala, Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya tak silap saya. Sebentar ya. Nak pastikan dulu. Okey, riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada juga dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW tanya kepada kaum Yahudi ini, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Nabi memang dah puasa lah kan. Jadi bila Nabi pergi ke Madinah, kerana kena ingat ya, Madinah ni terbahagi kepada dua.
orang Arab, kemudian ada kaum Yahudi yang menetap di Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, menetap di situ, Nabi lihat di kalangan orang Yahudi turut berpuasa. Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Bahkan mereka sangat mengagungkan hari Ashura ini. Dan mereka menjadikan ia sebagai hari raya. Dan mereka jawab begini kepada Nabi, Hazal ladzi azfarallahu fihi Musa wa bani Israel ala Fir'aun wa nahnu nasumu. Mereka kata ini adalah hari yang Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel. Maka sebab itu kami berpuasa pada hari ini ta'zimanlah, untuk mengagungkan hari tersebut. Dalam riwayat yang lain mereka kata begini, Allah Subhanahu wa taala pada hari ini iaitu hari Ashura 10 Muharram, Allah menenggelamkan Firaun. Kita ada peristiwa kan, Firaun tenggelam dalam Laut Merah kan? Okey, itu berlaku pada 10 Muharram. Jadi Nabi Musa Allah selamatkan pada 10 Muharram itu. Firaun dan tenteranya ditelan, yang laut terbelah kan, ditelan dalam Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam, kaum Yahudi kata berpuasa pada hari tersebut bagi merealisasikan rasa kesyukurannya kepada Allah kerana telah menyelamatkan dia dan Bani Israel dalam peristiwa tersebut. Jadi kami ikut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berpuasa, bersyukur kerana diselamatkan. Kami juga berpuasa demi merealisasikan rasa kesyukuran kami atas peristiwa tersebut. Jadi ini jawapan kaum Yahudi kepada Nabi SAW. Nabi kata gini kepada mereka, Nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak tentang Nabi Musa itu daripada kalian. Summa amara bisawmi. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan orang ramai untuk berpuasa pada hari Ashura. Jadi ini antara lain sejarah yang boleh kita fahami kenapa kita berpuasa pada hari Ashura itu. Jadi di sini keutamaan berpuasa pada hari Ashura ialah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Hari itu puasa hari Arafah kan? Puasa hari Arafah apa keutamaannya? 2 tahun. Apa dia? Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Pada hari Ashura ini Nabi kata apa? Yukaffirus sanatal madiyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, wasu'ila an saumi Ashura. Nabi SAW pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa di hari Ashura. Nabi kata apa? Faqal yukaffirus sanatal madiyah. Puasa di hari Ashura ianya akan menghapuskan dosa kita yang setahun yang lalu. Jadi kita rebutlah ya peluang ini. Namun timbul kemusykilan di kalangan para sahabat pada waktu itu. Kerana mereka bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang begini. Wahai Rasulullah, amarana bisiyami ki yawma Ashura wa amarana bisiyamihi. Wahai Rasulullah, hari Ashura engkau memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari itu. Namun mereka kata kepada Nabi, fa idza kana makna innahu kana, Nabi mereka kata innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Tapi kan Nabi, ini kan hari yang mana orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Nak kata seolah-olah kita macam sama dengan mereka. Mereka ni maknanya agama kita ni sama macam agama Yahudi dan Nasrani. Bila Nabi SAW mendengar pertanyaan di kalangan para sahabat itu, Nabi pun kata begini kepada mereka. فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ. Jadi kalau begitu, nanti pada tahun hadapan kita mula berpuasa daripada 9 Muharram. Okay? Yaumut Tasi'. Ini yang kita panggil sebagai hari Tasu'a. Hari yang ke-9. Puasa Tasu'a kan orang kata. Jadi di situ Nabi kata, okey, nanti tahun hadapan, sampai tahun hadapan kita puasa 9 Muharram, 10 Muharram, Tasu'a dan Ashura. Namun dalam riwayat menyatakan bahawa Nabi tak sempat berpuasa pada tahun hadapan kerana telah meninggal dunia. Namun sunnahnya ada di situ untuk kita menyelisihi dari ibadah agama lain, iaitu berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram.
Tapi kalau nak puasa 10 Muharram saja boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey, itulah yang kita kata mengikut kepada kemampuan kita. Ada juga hadis yang mengatakan puasa pada 10, 9, 10 dan 11. 3 hari kan? Okey, riwayatnya tak kuat. Riwayat hadis itu tak kuat. Tetapi bagi saya tidak menjadi masalah jika sekiranya ada yang ingin mengamalkan. Kerana ada di kalangan para ulama yang mengatakan boleh untuk beramal. Okay, walaupun hadis tak kuat kerana untuk menyelisihi amal ibadah agama lain. Namun kalau kita nak pilih 9, 10, 10, 11 boleh juga. Cuma 10, 11 tu dia tak kuat. Kalau kita nak pilih 9, 10 cantik. Okay, 9-10 cantik. Kerana kedua-dua riwayat itu riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat hadisnya mantap, kuat dan diperakui tentang kesahihannya. Tapi kalau kita puasa yang 10-11, riwayatnya ada sedikit masalah di situ. Bagi saya terbaik pilih riwayat yang terkuat, iaitu 9 dan 10. Okay, baik, itulah yang saya wasiatkan sebelum kita cuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatannya untuk terus-terusan beramal di bulan Muharram ini. Ingat ya, bulan Muharram ini dipanggil sebagai Syahrullah, bulan Allah. Bulan-bulan lain, hatta bulan Ramadan pun kita tak panggil sebagai Syahrullah, bulan Allah kan. Penggabungan nama Allah dan bulan Muharram ini menunjukkan bahawa ada banyak keistimewaan jika kita menggiatkan amal ibadah di bulan Muharram. Pasti balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita beramal soleh di bulan Allah itu sendiri. Jadi kita usahalah ya untuk terus-terusan beramal soleh, terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat, yang kuat daripada sudut kesabarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan ganjaran yang sebaik-baiknya sehingga kita semua bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak maklumkan kuliah saya hari ini kuliah yang akhir. Saya akan cuti sebulan. Okey, jadi maknanya sepanjang bulan Ogos kita tidak ada kuliah. Dan tak ada gantilah. Maka jangan datang. Kan nanti datang tak ada orang, kesian. Takut ada daripada Johor datang. Semangat datang. Jadi sebulan bermula minggu depan hinggalah akhir bulan Ogos, kuliah Ustazah direhatkan. InsyaAllah kita jumpa pada awal bulan September. Okay, insyaAllah. Apa-apa mungkin perubahan daripada sudut tarikh dan sebagainya nanti pihak masjid akan maklumkan. Banyaklah sila rujuk pada Facebook ataupun IG masjid ya. Follow, jangan tak follow. Sian masjid. Supportlah ya program-program masjid. Okey, itu sahaja. Saya dah tutup tadi? Dah, okey. Jumpa nanti insyaAllah pada bulan September. Okey, bye-bye.